graf F melawan pemanjangan suatu spring X. Kalau awak tengok graf ni, dia sebenarnya kalau awak tengok tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal ini dia datang daripada mana? Dia mesti datang daripada luas di bawah graf. Mana luas di bawah graf? Ni. Kalau cikgu conteng, ini adalah dipanggil sebagai cikgu conteng ini adalah luas di bawah graf. Mana graf? Inilah, ini dia ada panggil yang cikgu conteng ni adalah luas di bawah graf. Okey, ini adalah luas di bawah graf. Okey, kalau tengok soal berikutnya, tenaga keupayaan kenyal yang terhasil apabila suatu daya B dikenal. Okey, berhati-hati kerana apa? Dekat sini dia punya unitnya adalah Newton meter. Nampak mm ni adalah cikgu tulis penuh lah. Newton meter. Dekat sini dia pakai unit meter. Tapi soalan tu dia pakai unit apa? Dia pakai unit cm. Jadi kalau awak nak cari dia punya tenaga keupayaan kenyalnya adalah 1/2. Memang kan luas segitiga. Luas segitiga 1/2. Okey, dasar berapa? Dasar ni awak mesti pakai unit meter sebab kat sini cm. Jadi cm nak tukar jadi meter, dia akan per dengan berapa? Dia akan per A tu awak kena per dengan 100. Betul tak? Sebab awak nak tukar jadi yang ni, awak nak tukar jadi meter. Sebab apa cikgu nak tukar jadi meter? Sebab soalannya kat sini dia nak unit meter. Jadi sebab itu awak kena bagi dengan 100 sebab kat sini cm. Okey, jadi ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah B. Okey, jadi awak akan dapat 1/200 AB. Kalau awak darab lah, darabnya ni. Okey, jelas sebab itu jawab. Okey, jelas. Okey, sebab itu adalah 1/200 AB. Ada tak 1/200 AB? Ada lah. Itu 1/200. Okey, jelas. Kalau jelas, awak tulis sikit komen pada open chat tu. Okey, jelas ke tidak? Sebab berhati-hati sebab itu dah unit ni adalah meter, bukan cm. Okey, boleh Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Manakah antara paku tekan berikutnya menghasilkan tekanan paling tinggi pada permukaan kayu apabila ditekan pada daya yang sama? Okey, benda yang pertama awak kena tahu apa formula tekanan. Formula tekanan ialah P pressure, F force bahagi dengan area A. Jadi kalau awak nak dapat pressure yang tinggi, area ni awak kena cari area yang paling rendah sebab dia hubungannya adalah berkadar songsang. Okay, awak tengok daripada ni awak tahu kat sini dia adalah hubungan adalah berkadar songsang. Jadi area tu yang mana? Area tu yang sentuh kat sini lah. Ini adalah area dia. Jadi awak tengok kat sini, area kat sini adalah paling kecil. Kat sini nampak ni dia bersentuh kat sini. Sini adalah area yang mungkin sederhana lah, dia rasa besar juga kat sini. Jadi kalau awak tengok yang C, D, D itu pun sama. Kat sini areanya semua area yang besar. Jadi kalau area besar, dia punya pressure akan dapat kurang sebab dia adalah berkadar songsang. Hubungannya adalah berkadar songsang. Kat sini pun berkadar songsang. Okey, sebab itu adalah kat sini bila area kecil, pressure-nya akan dapat tinggi. Okey, jelas sebab itu awak ada satu kemahiran menggunakan formula itu. Awak mesti tahu terjemahkan formula itu. Okey. Soalan nombor 12. Okey, kita tengok soalan nombor 13. Soalan 13 ni apa sebenarnya? Darjah 11.1 menunjukkan seorang penyelam menyelam di dalam laut. Darjah 11 menunjukkan penyelam yang sama menyelam dalam sungai. Okey, awak kena tahu. Kat sini awak kena tahu apa beza air laut dengan air sungai. Bezanya adalah ketumpatan.
Kalau cikgu sebut ni sebut row row. Ni row. Row ni simbol untuk ketempatan. Kalau cikgu tulis row ni, nanti kalau awak sebut pensyarah sebut row, awak tahu lah. Row ini adalah ketempatan. Okey. Jadi awak tahu ketempatan air laut tinggi. Ketempatan air sungai adalah rendah. Ini yang benda asas yang awak kena tahu row dia. Kalau sebut row, itu adalah ketempatan. Okey. Soalan dia. Penyelam dalam darjah 11.1 mengalami tekanan yang lebih tinggi daripada penyelam dalam darjah 11.2 kerana, okey, yang pertama di sini, apakah formula tekanan dalam cecair? P, pressure cecair. Formulanya adalah rho G H. Jadi awak tengok sini, ni formula. G ni adalah, ni rho ni ketempatan lah, ketempatan. Okay, G ni percutan graviti, memang nilainya 10. H ni height. Height ni height apa sebenarnya? Height daripada permukaan air. Ini height. Okay, awak tengok sini. Ini adalah height. So, ini adalah height dia. Ketinggian daripada permukaan ya. Jadi awak tengok kat sini, permukaannya, height ni adalah sama. Kalau awak tengok kat sini, ini sama. Kedua-dua air laut ke ataupun air sungai ke, dia sama. Jadi kalau awak tengok kat sini, yang berbeza ingat adalah dia punya ketempatan rho. Jadi kalau awak tengok, berat penyelam dalam darjah 11.1 tu lebih tinggi. Jadi apa formula berat? Berat adalah W weight sama dengan mg. Mass sama kan? Susah lah, dia tak boleh lebih tinggi sebab ini sama. Ini sama. Percutan graviti pun sama. Jadi ini sebab itu dia salah. Okey. Kedalaman 11.1 lebih tinggi. Salah, kedalaman dia sama. Sebab awak tengok height dia sama. Jadi kat sini kita tahu bahawa ketempatan cecair dalam 11.1 adalah lebih tinggi. Betul lah. Sebab awak tahu, kalau lah disebab formula F, P ni pressure, rho G H. Kalau ketempatan tinggi, tekanan yang bertindak pada cecair pun tinggi. Sebab itulah kalau air laut sebab itulah tekanan yang awak alami pada air laut itu lebih tinggi sebabkan ketempatannya adalah lebih tinggi. Okey, jelas? Jadi jawapannya adalah C. Kalau jelas, awak komen sikit pada ruang chat tu. Okey, jelas ataupun tidak. Okey, untuk soalan nombor 13. Okey, kita tengok soalan nombor bagus. Okey, nombor 14. Okay. Soalan nombor 14 ni soalan berkaitan dengan apa? Darjah 12 menunjukkan sebuah tangki tabungan air yang membekalkan air ke sebuah rumah. Jadi dia beri ini awak tengok, ini rumah. Okey. Jadi dia beri ketempatan air adalah 1000. Ini rho, saya cakap tadi kan, rho. Kirakan tekanan air yang dibekalkan di titik R dalam unit Pascal. Jadi awak tengok kat sini. Okey, R ni, formulanya apa? Formulanya adalah P ni pressure. P ni pressure. Okey, P ni pressure. Pressure cecair. Formulanya adalah rho G H. Okey, ketempatan air berapa? Ketempatan air adalah 1000 kan, dia bagi dalam soalan 1000. G, percutan graviti memang 10. Okey, height ni awak kena ambil di mana? Height ni awak kena ambil daripada sini, yang ke sini saja. Tu. Tu R, disebut daripada permukaan atas air tu. Ini adalah height dia. Jadi kalau awak tengok kat sini, sebab itulah awak dapat 4 kan, tambah dengan 50. Awak kena tolak lagi dengan 4. Sebab kita nak dia guna height ni dari sini ke sini je. Itu height dia. Okey, boleh faham ya? Sebab itu kita nak 4
tambah dengan 50 kena tolak dengan 4 lagi. So awak akan dapat, so nanti awak akan dapat rupanya adalah 500 Pascal, ataupun jawapannya adalah dia buat dalam unit PY 5 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, jelas? Okey, jelas? Awak komen pada chat tu, jelas ke tidak? Okey. 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 Awak tengok, baru 14 soalan. Sebab itu kalau awak buat soalan OJT banyak-banyak, awak akan nampak dia punya efek dia. Memang bagus, sangat bagus. Okey, sangat bagus. Okey. Kita tengok soalan nombor 15. Okey, 15. Okey. Antara situasi berikut yang manakah hanya disebabkan oleh tekanan atmosfera? Hanya menyebabkan tekanan atmosfera sahaja. Okey, awak tengok kat sini. Macam mana prinsip apa nama ni? Vacuum. Okey, kat sini ada kipas. Okey, kipas ini apa akan jadi? Dia akan sedut kat sini, dia akan kat sini ada udara. Dia kat sini udara. Kan dia akan sebabkan udara tu mengalir kat sini. Dia akan sedut udara kat sini. Bila sedut udara kat sini, apa akan jadi pada tekanan kat sini? Okey, dalam ni. Tekanan udara dekat sini akan jadi rendah. Sebab udara kat sini dia keluarkan, dia kipas sedut. Okey, kat sini ada tekanan atmosfera. Sini adalah tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera sini adalah tinggi. Apa akan jadi? Sini tekanan atmosfera tinggi, sini tekanan atmosfera rendah, akan wujud. Sebab itulah awak tengok kat sini akan wujud daya tolakan. Sebab ada perbezaan tekanan. Dekat sini adalah tekanan atmosfera tinggi, dekat sini tekanan udara dalam mesin vacuum itu adalah rendah. Jadi akan menyebabkan daya tolakan. Sebab itulah semua benda ni, semua habuk ataupun debu akan masuk ke dalam vacuum. Okey, jelas ya. So dia hanya menyebabkan hanya tekanan atmosfera saja. Okey, yang B, yang A tu, ini adalah menyebabkan apa? Ini yang menyebabkan tekanan dalam cecair. Ini adalah tekanan dalam cecair. Sebab ini rho GH. Ini nampak, ini height. Ini adalah tekanan dalam cecair. Kita tak nak, kita nak soalan tu hanya melibatkan tekanan atmosfera sahaja. Okey, sebab itulah jawapannya adalah B. Okey, jelas mengapa jawapan B adalah jawapan untuk soalan nombor 15. Okey, awak boleh follow tak? Boleh follow, awak tulis sikit dalam one chat tu. Boleh follow ke tidak? Boleh follow, awak boleh follow. Okey, supaya cikgu tak adalah laju sangat. Kita tahu awak punya tahap tu. Okey, boleh ikut boleh follow Okey. Okey, so kita tengok soalan nombor 16. Okey, soalan 16 ni ada kiraan. Okey, dalam soalan kertas satu lebih kurang soalan kiraan hanya ada 10 soalan sahaja. Okey, taja 13 menunjukkan sebuah jet hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okey, awak tengok ini adalah prinsip apa ni? Ini adalah prinsip Pascal, prinsip Pascal di mana prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal di mana tekanan itu akan dipindahkan pada nilai yang sama dengan bekas yang tertutup. Okey, awak tengok kat sini. Okey, ini awak tekan benda ni awak tekan, benda ni awak gerak ke bawah kan. Bila gerak ke bawah, benda ni akan naik ke atas. Macam tu. Macam ni kan. Benda ni awak gerak ke bawah, awak gerak ke bawah, ini benda ni dia akan naik ke atas. Okey, sebab itu kereta tu boleh terangkat. Okey, sebab ini adalah input dan ini adalah output. So ini output,
Ini adalah itu input, itu output. Okey, soalan dia adalah jika jisim kereta adalah 1.8/10 kuasa 3 dan nisbah antara luas permukaan umbuk utama ke umbuk kedua. Umbuk utama ni cikgu rasa adalah umbuk input lah. Input ni input. Okey, ini input. So ini adalah umbuk kedua ni, ini adalah output. Adalah 1:16, hitung daya yang dikenakan ke atas umbuk utama. So dia nak daya input. Ini adalah daya input. Ini adalah daya input. Awak kena tahu benda apa yang soalan tu nak. Baru awak boleh tahu. Jadi kat sini ada formula yang awak kena tahu. Okey, awak kena hafal. Okey. Kalau tak tahu, awak tengok soalan muka surat kedua tu ada tak formula ni. Okey, formulanya adalah kalau awak tengok F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Kita anggaplah 1 ni input. Okay. 2 ni adalah output. Benda ni kita yang mengandaikan dia. Okay, soalan dia kita nak daya input ni, kita nak F1 ni. Ini kita nak cari sebab kat sini itu daya yang dikenakan ke atas umbuk utama. Umbuk utama kita anggap benda ni utama lah. Ni utama. Ini adalah umbuk yang kedua. Kalau awak nak tengok soalan dia. Jadi F1. Okey, awak tengok nisbah dia. Dia kata nisbah luas permukaan umbuk utama ke umbuk kedua adalah 1:16. Jadi kita akan kalau awak buat macam ni. Jadi sini 1, sini yang A2 ni, ini adalah 16. Okey. F2 berapa? F2 ni kat sini bagi jisim. Jisim adalah 1.8 darab jisim kereta darab 10 kuasa 3. Okey, ini baru jisim. Jadi nak dapat daya macam mana? Awak kena darab dengan 10. Baru akan jadi daya ataupun berat dia. Okey, jelas lah. Yang ni awak jelas kat ni Jadi F1 ni awak darab silang je lah kan. Darab silang, jadi F1 sama dengan 1.8 darab 10 bagi 16. Awak akan dapat 1125 Newton. Ini kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 1125 Newton. Jadi kalau awak simplifykan dia, awak akan dapat 1.13 Newton. Okey, jelas tak ni? Jelas 1125 Newton. Jadi jawapannya adalah 1.13 kuasa 3 Newton. Kat sini soalan yang awak kena tahu. Okey, awak kena tahu benda apa, soalan apa sebenarnya ni. Formula apa yang awak kena keluarkan data dia. Supaya awak tahu dia nak F1 kat situ, iaitu daya input. Daya input. Okey, boleh? Okey, soalan nombor 17. Okey, 17 ini apa sebenarnya? Rajah 14 menunjukkan satu beban digantung pada suatu neraca spring di udara dan berbikar berisi air dalam diletakkan di atas neraca mampatan. Okey, awak tengok sini ini neraca spring, ini beban awak. Okey. Apakah yang berlaku apabila bacaan neraca spring dan bacaan neraca mampatan jika beban itu ditenggelam sepenuhnya ke dalam bikar berisi air? Kalau awak tengok kat sini, okey, bacaan neraca spring ni sebab apa? Kalau awak tengok dia berkurang. Okey, bila berkurang sebab macam ni. Okey, ini kat sini. Bila awak rendam kat sini, awak tengok soalan ni awak rendam kat sini. Okey, bila awak rendam kat sini akan ada wujud daya apa? Akan wujud daya apungan. Bergerak ke atas. Sebab itulah awak bacaan ini neraca spring. Sebab bila ada bacaan daya apungan ni ke atas, itu bacaan kat sini semakin neraca spring kat sini, bacaan ni semakin berkurang sebab wujud daya apungan yang bertindak pada objek tu ataupun beban tu. Sebab itu daya ni berkurang. Okey, kemudian awak tengok kenapa bacaan dia bertambah. Sebab apa bertambah? Yalah, betul lah kan, sebab kat sini
Yang sini awak dah satu, memang awak ada air. Yang kedua, awak letak satu beban. Jadi kat sini sebab tu dia semakin, jisim semakin bertambah. Jadi sebab itulah jawapannya. Kat sini dia semakin bertambah, jadi dia semakin berkurang. Seperti itu. Jadi jawapannya adalah D. Okay, nombor 17. Okay. Okay, nombor 18. Okay. Rajah 15 menunjukkan Azman sedang mengayuh sebuah rakit yang terapung di laut. Okey. Soalannya, daya tujah ke atas Azman dan rakitnya adalah sama. Okey, ini sebenarnya apa? Ini adalah konsep daya ampungan. Okey, daya ampungan. Okey, F ni force. Okey, ampungan. Daya ampungan formulanya adalah berat cecair yang disesarkan. Okay, awak faham tak apa maksud berat air yang disesarkan ni? Okay, awak faham tak? Contoh kat sini okay. Cikgu contohlah kat sini. Contoh cikgu bagi. Contohnya mula-mula kat sini. Katakanlah ini sungai ni awak tebuk. Kalau mula-mula rakit ni sini kan. Macam tu. Rakit ni macam ni asal ni. Tapi tu lama-lama awak tengok, kalau lah sungai ni, sungai lah kan. Sungai ni kita tebuk kan. Kita letak bika baldi sini. Awak tengok. Dia akan keluar air kat sini. Air tu ni dia maksudnya. Ini maksudnya berat cecair yang disesarkan. Jadi benda ni cuba saya fahami ikut yang buat hari tu, buat aurish. Benda ni awak kena timbang. So berat ni sama dengan daya ampungan yang tidak pada atas tu. Okey, jadi berat air yang disesarkan. Okey, ada dalam aurish juga rasa benda ni. Okey, jelas ini salah. Ini semua, ini daya tujah adalah berat cecair yang disesarkan. Lain semua salah. Mana boleh jisim tadi salah, tempatan ni salah. Isi padu yang disesarkan, isi padu ini isi padu yang disesarkan ni sebenarnya sama dengan, ini bukan daya tujah. Nampak? Dia nak daya tujah, so ini sebab salah. Sebab itu jawapannya adalah A. Itu soalan nombor 18. Okey, jelas Okey, tengok soalan nombor 19. Okey, soalan nombor 19. Ada lagi ke yang jawab ni? Oh, Syifa. Okey, tak apa. Syifa. Rajah 16 menunjukkan sebuah pula dah. Seorang perempuan meniup udara di antara dua biji bola pimpong serupa yang digantung sebelah menyebelah. Okey, dengan dua tali yang sama. Okey, macam ni, konsep dia macam ni. Okey, ni bola pimpong. Bila awak ni, okey, ni tak apa lagi benda lain. Okey, ni bola pimpong. Ni bola pimpong pertama. So bila awak tiup kat sini, ni awak tiup kan? Tiup. Apa akan jadi pada hal laju udara? Hal laju kat sini. Hal laju kat sini akan jadi tinggi. Yang tengah-tengah ni. Apa akan jadi pada pressure? Pressure akan jadi rendah. Ni prinsip Bernoulli, awak kena tahu. Sebab hal laju dengan pressure ni dia adalah berkadar kosong. Okey, dekat sini hal laju kat sini rendah ke tinggi? Sebab awak tak tiup kan? Memanglah hal laju rendah. Jadi pressure kat sini adalah tinggi. Dekat sini awak pun tak tiup. Jadi hal laju udara kat sini rendah, pressure dekat sini tinggi. Awak tengok. Sini pressure tinggi, sini pressure tinggi, sini pressure rendah. Sebab apa pressure rendah? Sebab hal laju sini adalah tinggi. Okey. Ni nampak. Sini pressure rendah, sini pressure tinggi. So kat sini pressure tinggi, sini pressure tinggi, apa jadi? Akan wujud daya tolakan. Daya tolakan di sini. Tolakan kat sini, ini pun akan wujud tolak kat sini. Tolakan. Sebab itulah bola pimpong ini dia semakin rapat. Okey, jelas? Kalau jelas awak komen pada ruang chat tu, jelas ke tidak untuk soalan nombor
19 kat situ. Okey. Jangan kita nak tengok kau jelas ke tidak untuk soalan nombor 19 ni. Okey, kita ada 31 orang. Ada lagi yang ambil ni? Oh, Syamil ni. Okey. Okey. Jangan lupa join kelas cikgu mesti bukan join, wajib join. Kalau tidak kena buat surat. Okey. Boleh nombor 19? Jelas okey. Okey, nombor 20. Okey. Jadi jawapannya kat sini apa? Jadi jawapannya adalah bergerak antara ke arah satu sama lain. Jawapannya adalah C. Okey, cikgu awak cakap awak buat dahulu. Okey, soalannya adalah C. Okey, 20. Rajah 17 menunjukkan sebuah termometer merkuri yang belum ditentukur. Apa maksud tentukur? Tentukur ni maksudnya kat sini dia tak ada skala. Kat sini tak ada skala macam tu. Dia tak ada skala. Dia tak ada, kosong je. Sebab itu dia belum ditukar, dia tak ada skala. Okey, yang awak tengok termometer yang awak dapat mechanical tu semua ada skala, senang. Kat sini tak ada skala. Panjang lurus merkuri dalam termometer adalah 5 cm, tak ada 0 darjah. Maksud kat sini, apa maksudnya? Kat sini, apabila awak rendam pada ais ni, dia akan naik 5 cm. Dia akan naik 5 cm. Kemudian bila awak letak pada suhu mendidih 100 cm, dia akan jadi dia naik 50 cm. Okey. Kemudian apabila termometer ini dimasukkan ke dalam air panas, panjang lurus merkuri menjadi 35 cm pada suhu theta. Pada suhu theta, theta ni maksudnya kita tak tahu sebarang sudut. Sebarang suhu. Berapakah suhu air panas itu? Jadi kat sini awak kena guna formula. Formulanya apa? Okey, awak tahu T ni temperature, ni suhu. Jadi okey. Mula-mula awak kena ambil ketinggian pada dia rendam. Jadi ketinggian ni adalah 35. 35 tolak dengan suhu ketinggian suhu ni, ketinggian termometer pada 0 darjah 5 bahagi dengan ketinggian merkuri pada suhu 150 tolak dengan 5. Jadi ini awak darab dengan 100. Jadi bila awak tekan kalkulator terus, awak akan dapat 66.7 degree Celsius. Jadi jawapannya adalah D. Okey, ini D. Ini awak kena hafal lah. Yang ni awak kena hafal. Okey, hafal. Ini awak kena hafal. Hafal dia punya